Baik, kita nak bercakap tentang medsos ni, Sofia. Seperti mana yang saya rasa bukan kita, malahan kalau anda pergi ke mana-mana sahaja, contohlah yang mana boleh dine in kan. Yang mana dine in, saya rasa perbualan topik yang mereka akan cakap tu tentang siapakah PM kita ke-9 ni. Betul, pergerakan ataupun boleh dikatakan pergolakan politik di negara kita akan kita perincikan, difahamkan semalam. Ada banyak juga perincian yang kita perlu fahami. Kita terus bersama dengan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, pengamal undang-undang Universiti Islam Antarabangsa UIA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih meluangkan masa. Prof, mungkin kita nak kongsikan sedikit sebanyak yang mengikut perlembagaan dalam situasi sekarang. Siapakah sebenarnya yang selayaknya menjadi Perdana Menteri kita yang ke-9? Dan kita difahamkan juga semalam BN ada mencadangkan seorang calon ini dikatakan telah pun mendapatkan majoriti 111. Jadi adakah itu memadai untuk dijadikan sebagai Perdana Menteri kita yang terbaru? Prof. Baik, sekarang ni semua orang bercakap tentang siapa yang sepatutnya dilantik ya. Tapi bertitik tolak kepada jumlah kerusi di Dewan Rakyat tu ada 220 ya. Sebenarnya kita ada 222 tapi sebab 2 kerusi itu kosong kerana kematian wakil rakyat tersebut belum diganti lagi, maka 220 itu maknanya majoriti muda yang 111 ya. Jadi maknanya kalau ingin melantik seorang sebagai Perdana Menteri, maka jumlah nombor itu pentinglah. 111 itu ialah simple majority atau majority mudah ya. Jadi kalaulah sesiapa daripada parti-parti politik itu atau gabungan parti politik itu mendapat sokongan 111, maka beliau akan dilantik sebagai Perdana Menteri lah. Dan kita lihat prosesnya menarik ya. Proses antaranya seperti yang ditunjukkan, iaitu proses mendapatkan SD ataupun akuan bersumpah daripada ahli-ahli parlimen yang ada dan dihantar kepada yang berhormat speaker sebelum pukul 4 petang ini dan akan diserahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Itu satu proses yang baru saya lihat kerana sebelum ini tahun lepas kita lihat bahawa perkara yang sama berlaku tapi tidak termasuk proses yang baru diperkenalkan. Dan ini saya rasa sebahagian daripada proses di mana Yang di-Pertuan Agong berusaha mencari jalan untuk menentukan siapakah yang mendapat sokongan majoriti tersebut. Ya, kita tahu bahawa sekarang ini PM yang ada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai PM caretaker kan. Jadi kita nak tahulah proses untuk kita nak dapatkan PM yang selayaknya ini kan. Kita tahu bahawa ianya menuntut pelbagai proses dan kita tak mahu nanti apabila kita dah lantik satu nama ini sebagai PM akan timbul lagi isu keabsahan. Jadi kita nak tahulah jadi bagaimanakah proses ini dijalankan. Okey, kalau dah selesai maknanya Yang Pertuan Agong puas hati seorang itu telah mempunyai sokongan majoriti 111 atau lebih, maka biasanya tiada masalah untuk Yang Pertuan Agong menjalankan kuasa baginda untuk melantik. Tapi seperti kata kita tadi mengenai isu tentang keabsahan ya, kerana isu majoriti ini very fluid, maknanya sekarang mungkin ada, esok mungkin tiada ya. Jadi saya rasa yang terbaik ialah pilihan raya untuk menentukan siapakah yang patut dilantik sebagai Perdana Menteri ya. Namun pilihan raya mungkin bukan satu solusi yang mudah untuk kali ini. Namun cara yang terbaik saya rasalah ini yang mungkin dicadangkan oleh ramai orang juga, iaitu setelah dilantik seorang Perdana Menteri maka panggil sidang parlimen dan tentukan keabsahan sokongan majoriti tersebut melalui undi percaya. Itu saya rasa boleh dilakukan dan ini saya rasa penting untuk menentukan sama ada memang benar atau tidak Perdana Menteri yang dilantik tersebut mendapat sokongan majoriti. Ya, okey. Kalau kita tahu sebelum ini untuk PM interim, kalau sebelum ini untuk nak melantik PM yang benar-benar tempohnya adalah seminggu kan. Jadi kita nak tahulah untuk tempoh PM caretaker ini sampai satu tahap untuk melantik PM yang seberat ini berapa lama tempoh yang diperlukan dan apakah mungkin kuasa-kuasa yang terletak pada PM caretaker ini ataupun PM seterusnya nanti. Silakan. Amalan melantik PM interim, PM caretaker ni baru di negara kita tahun lepas, bulan Februari atau bulan Mac 2020 berlaku pertama kali apabila Tun Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri interim. Cuma apa yang tidak begitu jelas ialah apakah ruang lingkup ataupun bidang kuasa seorang Perdana Menteri yang interim atau Perdana Menteri caretaker. Namun semalam apabila Ketua Setiausaha Negara telah mengeluarkan penerangan tentang itu dan kuasa seorang Perdana Menteri caretaker itu hanyalah untuk mentadbir. Selagi ada isu-isu berkaitan dengan pentadbiran negara, maka beliaulah yang akan mengambil bahagian dan buat keputusan ya. Namun seperti yang dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara bahawa ia tidak termasuklah membuat polisi baru atau memukakan cadangan untuk menggunakan wang negara dengan cara terbaru kerana apa yang telah diluluskan sebelum ini boleh diteruskan
dan tidak boleh digunakan dengan cara yang baru. Itu yang pentingnya lah, maknanya isu vaksin, isu pemulihan itu semua akan dijalankan seperti biasa yang telah diputuskan sebelum ini. Okey, akan diteruskan juga. Baik Prof, soalan seterusnya daripada rakyat ya. Kita difahamkan yang PRU tak boleh dijalankan atas keselamatan, kemaslahatan rakyat dan sebagainya. Dan sudah tentunya ini menjadi persoalan, adakah pemilihan Perdana Menteri dengan cara ini boleh memuaskan hati rakyat dan adakah pemilihan PM ini bersifat kekal atau sementara? Seperti kita melihat track record sebelum ini, adakah kita boleh menjangka keadaan seperti itu, Prof? Jadi isu kestabilan sebuah kerajaan itu memang sentiasa dibincangkan, dan kalaulah sebuah kerajaan itu ditubuhkan dengan hanya mempunyai 111 atau kurang daripada 140 misalnya, kerana 140 itu mungkin yang paling terbaik lah, walaupun belum mencapai majoriti 2/3, tapi namun melebihi 140 atau dalam lingkungan 140 itu mungkin yang selamat lah. Tapi dan kita mahukan kestabilan dalam kerajaan, dan dalam konteks ini dan dalam keadaan pandemik ini saya rasa kita perlu terima apa yang ada. Selagi kita tidak boleh menjalankan menjalankan pilihan raya, dan insya-Allah saya rasa dalam masa 3 atau 4 bulan apabila kita telah mencapai imuniti kelompok, maka insya-Allah kita boleh mengadakan pilihan raya. Namun dalam konteks pilihan raya pun saya rasa perlu diperhatikan juga, kerana mungkin pilihan raya normal baru itu perlu dipikirkan, pilihan raya secara hybrid dan tidak pilihan raya yang seperti yang kita telah lalui sebelum ini ya. Jadi itu saya rasa penting, dan saya pasti rakyat mengharapkan satu kerajaan yang stabil, namun dalam keadaan sekarang ini di mana parti politik amat berpecah dan maka saya rasa suka untuk kita mencapai tahap di mana kita mencapai satu buah kerajaan yang mempunyai kestabilan yang sepenuhnya. Namun kita mengharapkan ia akan stabil sekurang-kurangnya sampai 3 atau 4 bulan lagi bila kita boleh melakukan pilihan raya. Okey, baik, seperti mana kita tahu bahawa hari ini sebelum jam 4 petang setiap ahli Dewan Rakyat dibenarkan untuk menghantarkan nama-nama lah sebagai nama untuk menjadi PM kita yang ke-9 ini. Okey, tetapi pihak daripada Barisan Nasional telah pun mengeluarkan cuma satu nama sahaja. Jadi saya rasa macam tak pening kepala sangatlah kan nak memilih siapa. Jadi apa pandangan Prof tentang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini? Kita tahu bahawa BN telah menjadi tunjang kepada kerajaan begitu lama sejak daripada kita merdeka, perikatan, kemudian BN dan sebagainya. Dan apabila berlaku pecahan dalam UMNO itu menimbulkan keresahan kepada ramai orang. Dan kejatuhan kerajaan yang sekarang ini pun oleh sebab penarikan sokongan daripada kumpulan UMNO. Jadi kalaulah wujud konsensus di kalangan orang UMNO sendiri untuk mencalonkan hanya seorang saja, Dr. Seri Ismail Sabri, saya rasa itu adalah rancangan terbaik lah. Dan namun kita belum pasti lagi, sebab kalaulah kita kira jumlah kerusi daripada keseluruhannya belum mencapai 111 dan belum mendapat sokongan 5 atau 6 kerusi lagi atau 5-6 kerusi lagi untuk mendapatkan jumlah sokongannya 111. Tapi insya-Allah saya rasa dalam konteks bahawa kita mahu kerajaan yang stabil dan kita mahu kerajaan yang kuat, maka walaupun dengan majoriti yang tipis, namun kita terus harus melangsungkan kehidupan kita, melangsungkan kerajaan, supaya banyak benda yang perlu dipikirkan. Saya rasa biarlah dia selesai dengan segera. InsyaAllah. Ya, kita juga sebagai rakyat mendoakan agar selesai kemudian ini. Kita ucapkan terima kasih terus kepada Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, pengamat undang-undang Universiti Islam Antarabangsa. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jadi itulah dia. Memang ada macam-macam, ini teka-teki lah kan. Dan ada beberapa nama yang telah pun dipanggil kan. Dan juga macam Prof sebutkan tadi, macam kita sebagai rakyat pun sama juga kan. Kita macam saya sendiri pun saya tak kisah siapa pun, tapi ianya saya rasa boleh terus membantu menjana ekonomi dan juga menjaga kita ni sebagai rakyat ni kan dalam pandemik ini. Kan. Besar tanggungjawabnya kesihatan, keselamatan, kesejahteraan dan juga COVID-19 dan juga ekonomi negara. Itu adalah tanggungjawab yang cukup besar untuk ditanggung ataupun dipikul oleh PM kita yang ke-9.